Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dinowa Channel. So hari ini saya nak buat sedikit tutorial dengan anda. Okey, bagaimana kita nak lakukan proses untuk menurunkan fork, okey, untuk S1 MVFGI. So hari ini saya akan kongsikan sedikit tips bagaimana kita nak lakukan proses ni secara proses DIY dengan mudah. So kita boleh lakukan sendiri di rumah. Jom kita sama-sama saksikan. Dalam tutorial kali ini adalah basic tool yang kita perlukan, iaitu yang pertama sekali kita perlukan floor jack ni ataupun jack kereta. Yang kedua kita perlukan pembaris, kita perlukan marker, spanner saiz 19, spanner saiz 14, spanner saiz 13 dan juga screwdriver. Okey, bagi anda yang mungkin baru melakukan proses ni, anda perlu beli dua skru. Okey, sama ada anda boleh beli daripada online ataupun anda boleh beli skru bersaiz 13 dan juga nut untuk anda ikat pada bahagian atas nanti. Okey, so untuk step pertama ni, apa yang akan saya buat sekarang ni adalah saya akan buka tayar depan ni dulu. Okey, kita akan gunakan spanner saiz 19 dan kita akan hold di bahagian sebelah kiri ni. Okey, menggunakan spanner saiz 14. Nanti kita akan cabut shaft ni keluar dan kita akan buka tayar dan kita akan letak jack di bahagian bawah ni nanti. Okey, so sekarang ni saya dah buka nut di sebelah kanan ni. Okey, yang mana nut ni, okey, kita gunakan spanner saiz 19. Okey, tapi sebelum kita cabut shaft ni keluar, kita akan letak nanti jack di bahagian bawah ni, yang mana kita perlu letak jack di bahagian, okey, kalau anda lihat sini, okey, terdapat satu bahagian yang mana anda boleh letakkan jack di bahagian sini. Okey. Sekarang ni saya dah letakkan jack di bahagian bawah ni. Okey, so saya letak dekat tengah-tengah ni. Okay, so kalau anda tengok memang motor kita ringan saja. Okay, so dia akan tersunggit macam ni. Nanti kita akan mudahlah proses kita nak keluarkan tayar nanti. Kalau anda mungkin ada cara lain untuk anda letak pemberat di bahagian belakang untuk motosikal anda cunggit seperti ni pun tak ada masalah. Tapi bagi saya suka gunakan teknik ni. Okay, yang mana lebih mudah. Okay, untuk saya keluarkan tayar dan kita akan buka. Seterusnya nanti kita akan buka mudguard. Okey, so sekarang ni saya dah buka rim dan juga kita dah cabut keluar shaft ni. So kemudian selepas ni saya akan buka bahagian ni, iaitu kita akan cabut keluar mudguard ni, yang mana anda perlu gunakan screwdriver. Ada skru di sebelah sini dan di sebelah sana. Jadi kita akan buka dua skru ni dulu. So sekarang ni saya nak share sedikit tips dengan anda. Okey, macam sebelah kanan ni kita ada mengalami masalah sikit sebab skru ni terlalu ketat dan memang susah nak buka. Jadi apa yang boleh kita buat sekarang ni, sama ada kita gunakan impact punya screwdriver ataupun sekarang kita pakai screwdriver yang biasa. Cuma kalau anda tengok sekarang ni, proses yang saya nak buat adalah saya perlu gunakan hammer. Okey, kalau anda tengok di sini, saya perlu ketuk pada bahagian hujung ni untuk memastikan ada vibration di bahagian sini supaya ada impact. Okey, apabila kita nak buka, jadi anda perlu pusing semasa anda mengetuk bahagian sini. Ketika anda ketuk ni, anda perlu pusing serentak. Okey, so kalau kita tengok ni macam saya buat sekarang ni, okey, kalau anda tengok skru ni pun dah bergerak. Okey, berbanding kalau saya buka biasa tadi. Okey. Okey, sekarang skru dah pun bergerak. Okey, jadi kita boleh lakukan proses untuk membuka bahagian ni dengan lebih mudah lah. Okey, sebab mungkin pada asalnya kunci skru ni dikunci dengan terlalu ketat. Okey, so sekarang saya dah buka skru belah sini. Okey, dan skru belah sini. So kalau macam tadi saya ada problem sikit nak buka skru ni, apa yang perlu kita buat? Kalau anda ada impact screwdriver, anda boleh pakai. Tapi macam saya tadi, saya gunakan hammer dan kita ketuk dan kita pulas dan boleh buka. Namun bawah ni saya terlupa, memang kita ada lagi dua skru. Okey, yang ni pakai spanner saiz 10. So kita akan buka di bahagian kiri dan kanan dan kita boleh dismantle kita punya mudguard ni. Okey, so sekarang ni saya dah buka mudguard. Okey, dengan 4 skru yang kalian dah tengok tadi. Okey, 2 skru di bahagian sini dan 2 skru di bahagian dalam. So kita dah cabut. Okey, so sekarang ni proses yang seterusnya yang kita nak buat sekarang ni, kita nak lakukan adjustment pada kita punya fork lah. So kita nak turunkan fork sedikit. Jadi kita perlu measure nanti. Namun dekat sini kalau anda tengok yang proses yang saya dah buat dulu, saya dah pernah tukar skru ni. Yang ni yang saya akan tunjukkan pada anda nanti. Skru yang saya pakai adalah skru saiz 13 berbanding yang asal adalah 14. Okey, sebab kat sini terdapat takah.
Kalau anda tengok takah bahagian ni adalah takah yang kita nak elakkan daripada menggunakan skru yang asal lah. Sebab memang kalau anda pakai skru yang asal tak boleh masuk. So kita akan pakai skru yang baru, iaitu skru saiz 13 dan juga nut macam ni. Nanti kita boleh kunci lah. Okay, so anda boleh beli skru ni dekat kedai hardware pun ada jual. Okay, so anda tak perlu pening sama ada nak beli melalui online atau sebagainya. Memang skru ni ada. Okay, so apa yang saya nak tunjukkan kepada anda, anda boleh ukur pada mana-mana bahagian yang anda nak, tetapi proses ni bagi saya kurang accurate. Sebab pada bahagian ni kalau anda tengok, bahagian permukaan sebelah kiri dan kanan ni kita tak boleh tentukan bahawa jarak ni betul-betul tepat. Sebab mungkin terdapat pada satu ruangan yang tinggi dan rendah, sama juga pada bahagian atas. Okay, so sekarang ni saya akan tunjukkan bagaimana proses nak mengukur bagaimana anda nak menyimbangkan bahagian kiri dan kanan supaya lebih tepat. Kalau anda tengok sekarang ni, ini adalah salah satu indikator yang mana kalau kita tengok sekarang ni, okay, shaft ni adalah salah satu penanda aras bagaimana kita nak pastikan bahawa okay, kita punya fork kita berada pada kedudukan yang sama, iaitu kalau anda tengok batang shaft ni memang selari, okay, dan tak ada bengkok. Jadi bila anda masukkan daripada sebelah kiri ke kanan, okay, dia akan boleh masuk terus macam tu. Tetapi kalau anda masukkan daripada kiri ke kanan, terdapat halangan, okay, tak smooth, maksudnya salah satu bahagian ni terdapat tinggi dan rendah lah. Berbanding kalau anda nak measure bahagian atas, mungkin apabila anda turunkan nanti, anda susah nak masukkan shaft ni daripada bahagian sini ke bahagian sini. Okey, itu ada tips yang mungkin saya nak kongsikan dengan anda. Dalam sini saya gunakan pembaris dan juga marker ni. Saya just nak tanda sebagai indikator untuk saya refer nanti. Okey, walaupun ukuran yang semacam saya beritahu anda tadi mungkin tak tepat, tapi kita just perlu tanda. Okey, sebahagian sebelah ni saya nak turunkan 1 cm. Okey, dan bahagian sebelah kiri ni kita just tanda dulu. Okey, pada bahagian ni 1 cm. Namun ukuran ni masih belum tepat. Jadi kita akan tengok nanti proses keseluruhan. Saya akan buka okey, skru di atas ni menggunakan spanner saiz 14 dan 13, okey, di kedua-dua bahagian. Saya akan naikkan dulu di sebahagian sebelah kanan dan kita akan follow dengan bahagian sebelah kiri. Okey, so ini adalah dua skru di bahagian bawah ni yang mana saya buka dulu. Okey, sebab saya tinggalkan bahagian atas supaya kita boleh looskan nanti. Kalau anda longgarkan bahagian ni, mungkin anda tak dapat buka bahagian ni sebab ruangan ni agak sempit. Okey, so kita akan buka menggunakan spanner nombor 13. Okey, so sekarang ni saya dah looskan skru bahagian atas juga. Okey, apa yang perlu kita buat seterusnya adalah, kalau anda tengok sini adalah marking yang dah saya buat tadi. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita just refer pada marking tu, kita masukkan screwdriver macam ni, kita just nak compare sedikit, okey, supaya ruangan itu buka. Jadi memudahkan proses untuk kita menaikkan bahagian fork ni. Okey, so sekarang anda tengok ni, kita punya marking tadi dah sampai ke tahap yang kita nak naikkan kita punya fork ataupun kita nak turunkan sikit body ni ke bawah lah. Okey, so jadi kita dah naikkan. Okey, sekarang ni kita just tarik macam tu, kita just lock semula bahagian yang atas ni. Okey, sekarang ni saya dah lock bahagian sebelah kanan dan saya dah loosekan bahagian sebelah kiri. Untuk kita adjust bahagian sebelah kiri ni pula, okey, kita just buka bahagian ni macam ni saja. Okey, so apa perlu kita buat sekarang ni, sama prosesnya, kita perlu comparekan sedikit bahagian ni. Okey, so kalau kita tengok marking ni, kita just tolak bahagian ni ke atas, okey, dan sampai ke level yang kita tanda. Namun bahagian ni belum cukup tepat lagi untuk kita measure. Sebaliknya kita kena gunakan shaft yang kita buka tadi. Okey, macam saya tunjukkan pada anda tadi, proses ni anda perlu lakukan dengan teliti. Kalau tak, nanti akan tak balance lah anda punya kiri, bahagian fork kiri dan kanan. Jadi proses ni apa yang perlu kita buat adalah kita tengok clearance pada bahagian kita punya shaft ni. Okey, kita perlu masukkan daripada bahagian sebelah, okey, kanan ke kiri. Kalau anda tengok ni memang tak boleh masuk lah. Okey, so jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah kita perlu adjust bahagian sebelah kiri ni turun sedikit. Okey, jadi proses ni kita perlu buat sehingga clearance pada kita punya shaft tu tepat. Okey, jadi kita perlu berhati-hati lah kalau kita nak lakukan proses untuk menurunkan fork ni, sebab bahagian ni mungkin akan menyebabkan banyak benda berlaku, sama ada balancing kita punya tayar akan lari, dan juga kita punya bahagian-bahagian yang lain, sama ada bearing untuk jangka masa yang panjang, mungkin akan mengalami sedikit masalah lah kalau body kita tak balance. Okey, so bahagian fork ni amat penting untuk kita ukur sampai tepat. Ni kalau anda tengok marking ni pun memang keparas yang saya ukur tadi. Okey, walaupun kita nampak tadi macam tepat, tapi memang dia lari sedikit sahaja. Okey, so yang lebih tepat sekarang ni apabila kita lihat pada bahagian ni, okey, bila kita dah adjust bahagian kiri ni, okey, supaya
kita punya shaft ni masuk, okey, dengan clearance yang paling baik. Maksudnya dia boleh masuk terus, okey, tanpa ada halangan macam ni. Okey, kalau anda masukkan tiba-tiba tersangkut macam tu, memang anda perlu ubah, okey, kedudukan fork sebelah kiri ni, atas dan bawah, supaya clearance pada bahagian shaft ni lebih tepat seperti ini. Okey, so ini adalah clearance yang terbaik. So anda boleh lock kita punya skru pada fork bahagian sebelah kiri, sebab kita dah dapat ukuran yang tepat. Okey, so alhamdulillah saya dah pun pasang balik kedua-dua skru ni. Okey, so kalau anda lihat ni, saya dah kunci dengan ketat. So anda perlu pastikan bahagian ni anda kunci dengan ketat, dan kalau tak nanti mungkin bahagian ni boleh bergerak apabila anda melakukan emergency brake. Okey, anda perlu betul-betul pastikan bahagian klip ni betul-betul ketat. Okey, anda yang mungkin nak memasang rim, okey, terutama rim LC5S yang macam saya pasang ni, okey. So pada bahagian kaliper ni, kalau anda tengok, ini adalah bahagian bracket yang saya custom, okey, saya buat sendiri. Tetapi anda boleh beli PNP set lah, okey, yang mana ada jual sekarang ni dalam Shopee dan sebagainya. Memang datang dengan bushing dan juga bracket ni, okey, anda boleh beli dan anda boleh pasang. Lebih baik lah berbanding kalau anda nak custom macam yang saya buat ni. Tapi saya buat ni sebelum barang-barang PNP keluar, okey. Jadi anda boleh tengok ni, ini adalah contoh, okey, plate besi yang saya gunakan. So bahagian ni saya pasang spacer, okey, untuk memastikan saya boleh pasang, okey, disk LC yang mana saiznya 267 mm berbanding dengan yang asal. Okey, so kalau anda tengok di sini juga, okey, kita dapat dua bearing yang perlu kita beli, okey, untuk pasang sport rim LC5S ni. Okey, namun kod pada bearing ni saya tak dapat nak kongsikan dengan anda, sebab ini adalah kod bearing original LC, sebab saya menggunakan bearing yang asal semula, sebab kita punya shaft VF3i memang sama dengan lubang bearing ni. Dan juga pada bahagian dalam kita perlu beli collar bush, okey, yang sama dengan LC5S, sebab kalau anda lakukan pemotongan collar bush bahagian dalam dengan panjang yang tidak betul, okey, bearing ni akan mudah rosak apabila anda memasang shaft nanti. Apabila anda ikat, bahagian bearing ni terutama akan rosak, dan anda akan dapati bunyi yang amat kuat pada bahagian tayar depan, dan juga motosikal anda akan mengalami masalah alignment, okey. So ini anda perlu berhati-hati semasa anda memasang bearing kiri dan kanan, dan juga collar bush pada bahagian dalam. So ini sahaja bahagian yang perlu anda tahu kalau anda nak pasang sport rim LC5S pada bahagian hadapan, yang mana anda perlu ada sport rim ni, okey, bearing dan juga bushing bahagian dalam, dan juga anda perlu pasang brake disc. Okey, kalau anda nak tengok disc ni, saiz yang saya beritahu anda tadi 267 mm, dan anda perlu pasang bracket yang baru kat sini untuk extendkan sedikit jarak berbanding dengan jarak yang asal. Kalau anda pakai saiz disk yang sama dengan saiz asal VF3i, mungkin anda tak perlu beli bracket macam ni lah. Okey, seterusnya apa yang perlu anda buat adalah, kalau anda tengok tadi ada satu bushing pada bahagian sebelah kanan, dan saya pasang dua washer pada bahagian sebelah kiri, sebab saya nak centerkan saya punya tayar. Okey, sekarang ni saya dah nak pasang semula, okey, tayar ni, dan juga saya nak pasang semula saya punya mudguard pada bahagian ni. Setelah selesai nanti kita akan tengok perbezaan bagaimana saya dah lakukan proses menurunkan fork, dan kita akan buat emergency brake test. Kita tengok sama ada sangkut ataupun tak. Okay, so alhamdulillah saya dah pasang semula kita punya mudguard. Kita dah pasang balik tayar, dan sekarang ni saya just buat checking. Okay, saya tengok clearance saya punya tayar ni pun dah cantik. So alignment kiri dan kanan cantik. So sekarang ni cuma saya perlu tengok sama ada apabila saya brake nanti ada sangkut ataupun tak di bahagian sini, okey, dengan bahagian mudguard. Dan juga kalau kita turunkan terlalu rendah, okey, mungkin bahagian ni akan mengakibatkan kita punya getah pada bahagian ni akan pecah apabila kita lakukan emergency brake. Jadi kita perlu biarkan ada sedikit gap pada bahagian ni. Okey, so sekarang kita akan tengok clearance sama ada okey ataupun tak. Okey, sekarang ni kita just henjutkan saja. Okey, sekuat mungkin kita tengok sama ada sangkut ataupun tak. Sekarang ni memang nampak tak ada masalah. Okey, mungkin. Okey, so alhamdulillah proses menurunkan fork kita dah pun selesai. So kalau anda tengok tadi prosesnya sangat mudah. So harap perkongsian ni berguna, okey, untuk anda gunakan dan anda jadikan panduan. So kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino World Channel. Assalamualaikum.